Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6 berkaitan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Untuk topik yang pertama iaitu 6.1 kita akan lihat sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Jom kita lihat sama-sama. Apakah sistem sokongan dalam haiwan? Jadi, sistem sokongan bagi haiwan adalah rangka. Rangka dapat dibahagikan kepada 3 ya, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Kita akan lihat dulu tentang rangka dalam. Ini merupakan sokongan bagi semua vertebrata, termasuklah kita iaitu manusia. Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan vertebrata? Vertebrata ini merujuk kepada semua organisma yang mempunyai tulang belakang. Maka, semua vertebrata mendapat sokongan daripada rangka dalam. Rangka dalam terbina daripada tulang dan juga rawan. Rawan kebiasaannya terdapat pada hujung tulang untuk menyerap hentakan dan juga untuk mengurangkan geseran. Apakah peranan dan kepentingan rangka dalam? Ianya berfungsi untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Selain itu, rangka juga merupakan tempat untuk otot berpaut supaya kita boleh menggerakkan bahagian badan kita. Contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam selain daripada kita manusia, termasuklah haiwan vertebrata yang lain seperti jirafah, katak, buaya, gajah dan juga anjing. Seterusnya, kita lihat pula tentang rangka luar. Rangka luar merupakan sokongan bagi kebanyakan invertebrata, iaitu selain daripada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Kebanyakannya mempunyai rangka luar. Rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin ataupun cangkerang, di mana fungsinya adalah lebih kurang sama seperti rangka dalam, di mana ianya berperanan untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan, melindungi organ dalaman serta merupakan tapak bagi pelekatan otot. Apakah contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka luar? Ya, jadi kita ada kategori haiwan yang mempunyai lapisan kitin berlilin seperti serangga, labah-labah dan udang. Manakala bagi haiwan yang mempunyai cangkerang sebagai rangka luar adalah siput dan kerang. Sokongan bagi haiwan invertebrata yang berbadan lembut pula adalah rangka hidrostatik, di mana hidro merujuk kepada bendalir yang terdapat dalam badan. Jadi, kebanyakan haiwan ini mempunyai dinding yang berotot, manakala rongga badannya pula diisi dengan bendalir. Bendalir ini pula akan mengenakan tekanan terhadap dinding berotot dalam semua arah yang menjadikan badan haiwan tersebut tegar, iaitu tidak lembek. Rangka hidrostatik ini pula kepentingannya adalah untuk mengekalkan dan mengawal bentuk badan selain berperanan dalam membantu pergerakan haiwan tersebut. Apa pula contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik? Obor-obor, tapak Sulaiman dan cacing tanah merupakan haiwan invertebrata berbadan lembut yang bergantung kepada rangka hidrostatik untuk mendapatkan sokongan. Semua organisma akan mengalami proses pertumbuhan. Bagaimana kita dapat melihat dan mengukur proses pertumbuhan?
bagi suatu tempoh masa tertentu. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa, dan graf ini dikenali sebagai lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan pula merujuk kepada perubahan yang berlaku pada ketinggian, isi padu, jisim segar dan jisim kering. Bagi kebanyakan organisma, lengkung pertumbuhan berbentuk S, iaitu lengkung pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan berlaku secara berterusan. Lengkung pertumbuhan ini dikenali sebagai lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Tapi bagi sesetengah organisma seperti haiwan dengan rangka luar, graf lengkung pertumbuhan adalah berperingkat ataupun berbentuk tangga di mana proses pertumbuhannya adalah tidak berterusan. Kenapa ya? Ada perbezaan dari segi lengkung pertumbuhan antara haiwan dengan rangka luar berbanding dengan organisma lain. Haiwan seperti udang, kumbang, ketam dan belalang mempunyai rangka luar. Cikgu sudah pun cerita sebelum ini bahawa haiwan dengan rangka luar mempunyai lengkung pertumbuhan berbentuk tangga yang menunjukkan bahawa proses pertumbuhan adalah tidak berterusan. Kenapa ya? Haiwan dengan rangka luar mempunyai rangka luar yang bersifat keras, yang sememangnya bagus kerana dapat melindungi haiwan tersebut. Tetapi, sifat ini jugalah yang menghalang proses pertumbuhan kerana sifatnya yang tidak boleh mengembang. Jadi, bagaimana haiwan dengan rangka luar mengalami proses pertumbuhan? Jangan bimbang, haiwan ini dapat menjalani proses pertumbuhan dengan menanggalkan rangka luarnya, di mana proses ini akan berlaku secara berulang kali sehinggalah mencapai peringkat dewasa. Proses menanggalkan rangka luar kita sebut sebagai proses penanggalan kulit dan dinamakan sebagai ekdisis, di mana semasa proses ekdisis, rangka luar yang baharum dan lembut telah pun terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan contoh haiwan iaitu belalang yang mengalami proses ekdisis di mana ianya menanggalkan rangka luar. Sekarang kita akan lihat dengan lebih terperinci lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar. Untuk itu, kita akan menggunakan kitar hidup seekor belalang sebagai contoh kerana kita tahu belalang mempunyai rangka luar yang keras. Belalang yang dewasa akan bertelur. Telur akan menetas untuk menghasilkan anak belalang yang kita sebut sebagai nimfa. Nimfa pula akan membesar, membentuk nimfa yang kedua yang lebih besar. Jadi proses tumbesaran ini akan berlaku sehinggalah nimfa pertama ini membesar sehingga membentuk peringkat dewasa. Ingat lagi ke? Cikgu dah cerita sebelum ini, proses pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah tidak secara berterusan, di mana ianya diwakili dengan graf berperingkat yang berbentuk tangga, di mana unit pertumbuhannya adalah panjang badan melawan masa. Jadi ini merupakan lengkung pertumbuhan bagi belalang yang kita sedang kaji sekarang. Graf lengkung pertumbuhan berbentuk tangga sebenarnya ada dua bahagian utama, iaitu bahagian yang mendatar
dan bahagian yang menegak. Bahagian yang mendatar juga dikenali sebagai bahagian yang melintang. Okey, jadi kita ada bahagian melintang 1, bahagian melintang kedua, bahagian melintang ketiga, keempat, kelima dan akhirnya membentuk dewasa. Dan kita juga ada bahagian menegak. Jadi, apa yang diwakili oleh kedua-dua bahagian ini? Bahagian melintang, iaitu yang mendatar ini dikenali sebagai peringkat insta. Apa pula yang dimaksudkan dengan peringkat insta? Apabila telur menetas, ianya akan membentuk anak belalang yang dikenali sebagai nimfa. Nimfa pertama ini dikenali sebagai nimfa pada peringkat insta pertama. Apabila ianya mengalami proses pertumbuhan, nimfa kedua pula berada pada peringkat insta kedua. Nimfa yang ketiga berada pada peringkat insta yang ketiga dan seterusnya peringkat insta keempat dan kelima. Di mana anaknya dikenali sebagai nimfa, manakala peringkat itu dikenali sebagai peringkat insta. Nimfa 1 pada peringkat insta 1. Kalau nimfa 3 berada pada peringkat insta yang ketiga. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada peringkat insta? Memandangkan graf ini mendatar ataupun graf pada bahagian melintang, proses pertumbuhannya adalah sifar. Tetapi kita kena ingat, pada bahagian inilah sebenarnya nimfa sedang makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan jisim. Jadi walaupun dia mengalami pertambahan jisim, graf ini tidak menunjukkan peningkatan kerana kita mengukur panjang badan sebagai unit pertumbuhan dan bukannya pertambahan jisim. Jadi pada peringkat ini, walaupun pertumbuhannya sifar yang menunjukkan bahawa panjang badan itu tidak mengalami sebarang perubahan, sebenarnya belalang itu masih lagi mengalami pertambahan jisim disebabkan oleh pembentukan tisu-tisu yang baharu. Sebaik sahaja ianya sudah membina tisu-tisu yang baharu, maka ia akan menjalani proses ekdisis yang diwakili oleh bahagian yang menegak, di mana nimfa tadi akan menyedut udara yang banyak. Ini akan menyebabkan badannya mengembang sehingga rangka luar yang lama tadi pecah. Dan pertumbuhan pesat akan berlaku. Sebab itu graf itu adalah menegak, menunjukkan bahawa pertumbuhan berlaku dengan pesat dan mendadak untuk menambahkan saiz dan panjangnya sebelum rangka luar yang baharu menjadi keras. Jadi kita ulang balik ya. Kita ada telur yang akan menetas untuk membentuk nimfa pertama yang berada pada peringkat insta yang pertama. Pada peringkat ini, nimfa akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu. Sebaik sahaja sudah mencapai saiz yang maksimum, ianya akan mengalami proses ekdisis di mana nimfa akan menyedut udara yang banyak untuk memecahkan rangka lama yang keras. Kemudian terbentuklah nimfa yang kedua yang berada pada peringkat insta yang kedua, di mana ia akan terus makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu. Dan apabila ianya sudah mencapai saiz maksimum, akan menjalani proses ekdisis yang diwakili oleh peringkat ataupun bahagian yang menegak. Dan proses ini akan berulang
sehinggalah membentuk dewasa.